الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta alam semesta dan mengkurniakan kita sebagai hamba-Nya nikmat yang terlalu banyak. Mudah-mudahan nikmat yang dikurniakan pada hari ini, semalam atau yang akan datang, kita pandai gunakan untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Sehingga dengan pandainya rasa syukur yang hebat ini, kita tergolong dalam kumpulan hamba yang bersyukur dan Allah akan tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Begitu juga ketika seseorang tidak pandai untuk berterima kasih kepada Allah, maka nikmat yang ada Allah ambil, lalu Allah tambah dengan azab yang sangat perih. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua golongan hamba yang bersyukur. Begitu juga salawat beserta salam kita hadiahkan ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membanyakkan berselawat dan menghidupkan sunnahnya, kita semua layak mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik dimanapun anda berada. Kali ini kita dapat bersama kembali dalam siri kuliah online kita, ya. Untuk pengajian kita malam ini, kita meneruskan apa yang pernah kita perbincangkan pada satu ketika dahulu di mana kuliah kita di surau, yakni kita membaca kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan kita yang lepas kita ada membincangkan mengenai niat. Dalam kitab Al-Adhkar ini adalah karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita ada bincangkan dahulu mengenai tentang pentingnya niat dalam sesebuah amal. Dan kali ini hadis yang kita akan baca adalah hadis yang ketiga, ya, bagi sesiapa yang ada buku ataupun kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi boleh buka, ya, boleh buka hadis yang ketiga mengenai tentang bacaan ataupun amalan-amalan yang penting yang sepatutnya untuk kita amalkan. Satu anjuran daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita baca dulu hadis yang ketiga, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disepakati kesahihannya, bahawa Nabi menyebutkan dalam sabdanya, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang artinya, jika aku memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sedaya upaya kamu. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika ianya datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah amalan yang tidak pernah sia-sia.
setiap hadirnya daripada mulut yang mulia baginda kita sallallahu alaihi wasallam atas ilham daripada Allah, keseluruhannya adalah memiliki sesuatu yang luar biasa. Terutama bila bercerita tentang al-adhkar ataupun zikir-zikir pengingat untuk dekat diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita akan merungkaikan dalam kitab ini betapa banyak pergerakan-pergerakan harian yang pernah dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan semuanya ada nilai pahala. Begitu mudahnya bagi umat baginda sallallahu alaihi wasallam akhir zaman ini yang apabila melakukan pergerakan setiap harinya diikuti dengan cara yang telah ditentukan oleh baginda, dan keseluruhannya itu adalah keseluruhan yang memperolehi pahala. Saya pernah terbaca dalam kitab Hidayatus Salikin. Di situ ada dikatakan mengenai tentang proses penggunaan masa. Nah, dalam kitab itu disebutkan Imam Ghazali memikirkan tentang bagaimana proses kehidupan seseorang yang apabila telah berusia pada hari ini, contohnya usianya adalah 60 tahun ataupun 63 tahun. Jika seseorang telah menghabiskan usia 60 tahun, ternyata bukan 60 tahun itu dia pergunakan untuk melakukan kehidupan dengan ibadat sahaja. Ya, 60 tahun hidupnya ternyata bukan seluruh anggota ataupun seluruh masa yang dia perguna untuk beribadat. Dia punya kepentingan, dia punya keinginan untuk kehidupan duniawinya. Namun ternyata dalam 60 tahun itu juga tidaklah diperguna untuk ibadat. Sehingga apa? Sehingga 20 tahun terbuang hanya untuk tidur. Masya Allah. Dari 60 tahun, 20 tahun dah tersia-sia untuk tidur sahaja. Jadi baki 40 tahun ini yang diperebutkan ataupun ini yang kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kalau 40 tahun itu adalah ibadat. Adalah 20 tahun sia-sia tidur sahaja. Sebab seorang biasanya mengamalkan tidur sehari 8 jam. Tidur wajib tuh 8 jam. Jadi kalau umurnya 60, ternyata 20 tahun dah diperguna untuk tidur sahaja. Ternyata ketika kita membaca kitab Al-Adhkar, kita lihat ya, setiap inci pergerakan baginda ada proses pahala di dalamnya. Bahkan bukan hanya tidur 20 tahun itu sia-sia, bahkan dalam proses tidur pun kita masih mampu memperoleh pundi pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika hadis yang kita baca tadi, mana-mana yang disebut oleh baginda ataupun diperintahkan kepada kita, lakukanlah sedaya upayamu. Kita Masya Allah, jika untuk duniawi kita sanggup bukan sedaya upaya, bahkan lebih daripada daya upaya kita untuk memperolehi apa yang kita harapkan. Ketika kita menginginkan sesuatu yang berhubung dengan dunia, kita mahu rumah besar, kereta besar, uang banyak, kita tak boleh kerja biasa-biasa. Kita mesti lebih masa. Daya upaya kita rasa macam tak mampu, tapi kita kuat-kuatkan juga. Sebab habuan yang kita nampak itu menggairahkan kita. Tapi ternyata di mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, dan mungkin sebahagian besar daripada kita telah terlalu banyak mendengar hadis-hadis mengenai kelebihan-kelebihan. Kalau buat ni jadi macam ni, kalau buat ni jadi macam ni. Tapi adakah kegairahan kita untuk mengamalkannya itu termotivasi sehingga kita nak buat? Belum. Kenapa? Karena pasal akhirat dia tidak nampak di kasat mata. Karena ia menjadi panggilan iman seseorang. Semakin kukuh dan teguh keimanannya, semakin mudah untuk mengamalkan
amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan juga dalam kitab kita, maka ketahuilah sebagaimana zikir itu disunnahkan, maka demikian juga untuk duduk di dalam majlis zikir juga disunatkan. Nah, ini peluang kita sekarang, ya, zikir-zikir harian. Saya payahlah, saya dah baca dah. Zikir harian. Ternyata dah duduk dalam majlis ilmu juga masih kategori orang yang dikategorikan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sekarang ni amat sangat mudah. Saya pernah terbaca oleh JK, tak payah datang surau. Sekarang ni pun memang kita tak dibenarkan kecuali hanya orang-orang atau ahli-ahli jawatan, kan. Tak payah datang surau dulu. Duduk dekat rumah pun boleh dengar majlis ilmu. Nah, proses mendengar dalam konteks online kita sekarang ni pun, tuan-tuan, kakak-kakak, abang-abang dapat pahala majlis zikir. Mungkin ada sekarang ni tengah baring-baring dengar, tengah menyandar, tengah angguk-angguk, geleng-geleng, dalam keadaan posisi yang santai. Tapi dalam akaun akhirat kita terus mengalir. Masya Allah, pahala yang datang daripada Allah sebabkan kita menghidupkan majlis zikir melalui proses yang sangat mudah. Dengar kuliah melalui handphone, komputer kita ada, buka. Alah, lama mana? Tak ada lama mana pun. Tapi biasalah syaitan. Dan 1 minit kuliah rasa macam 1 jam. 30 minit rasa macam 30 tahun. Itu biasalah syaitan buat. Tapi kalau tengok movie, 2 jam, 3 jam, alamak, dah habis. Kenapa? Kerana syaitan sedang mengindahkan perkara yang tidak baik dan memburukkan perkara yang baik-baik. Itu tugas dia. Maka kita juga kena lawan dengan majlis-majlis yang boleh menghidupkan hati kita. Sempena dengan hadis tentang kelebihan majlis ilmu itu sama macam zikir, dan hadis ini sangat terkenal dan kita semua pun telah membacanya, atau sebahagian kita pernah membaca sendiri hadis ini, iaitu hadis yang keempat. Boleh tengok dalam kitab kita, kelebihan orang yang berada dalam majlis zikir. Bagaimana posisi seseorang itu berada dalam majlis zikir? Dalam hadis baginda yang keempat dalam kitab kita disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqul dzikr. فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى سَيَّارَاتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ حَفُّوا بِهِمْ." Masya Allah. Yang mana bermaksud hadis ini disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka mengembalalah. Sahabat, mereka bertanya, apakah itu taman syurga, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, majlis zikir. Kenapa? Di saat kita melaluinya pun berharap untuk mendapatkan kelebihan majlis zikir, mengembalalah kamu seketika. Duduk, nampak ada majlis zikir, majlis ilmu, tak boleh lama, sikit pun jadi, ambil berkat. Kenapa? Kata sahabat, apa itu majlis zikir? Apa itu Raudatul Jannah? Maka disebut oleh Nabi majlis zikir. Kenapa penting dan sangat hebatnya? Kerana Allah memiliki malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi mencari untuk majlis zikir itu. InsyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, malaikat
yang disebut oleh Allah dalam hadis ini akan pergi dan mencari-cari majlis-majlis zikir. Kenapa? Apabila sudah menemuinya, maka mereka akan duduk mengelilinginya. Malaikat, level malaikat ni, nampak majlis zikir, memang seronok untuk duduk berpusu, mengelilingi, duduk buat halaqah. Ini kan saya, ya, yang dosa banyak, hari-hari, ya Allah, nilai pahala mungkin sangat-sangat kecil sezarah, tapi dosa menggunung tinggi. Bila kata je ada majlis ilmu, adalah alasan sakit pinggang lah, sakit lutut lah, sakit gigi lah, sakit mata lah, sakit hati lah, macam-macam. Begitu ada majlis-majlis yang kerakyat untuk menghidupkan roh ni, ada je alasan. Alasan sibuk lah jaga cucu. Dulu jaga anak, dah lepas anak dah besar, ada cucu, jaga cucu pula alasan. Lepas ada cucu pula lagi cicit. Lepas ada cicit apa? Cucul. Macam-macam. Tapi cuba kita tengok dalam hadis yang keempat ni, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, bagaimana keadaan malaikat itu yang mereka dalam keadaan memang dah penuh dengan pahala tanpa la ma'siyatillah. Dia tidak pernah untuk bermaksiat kepada Allah. Dia sami'na wa ata'na, makhluk yang sangat mendengar sebenar-benar perintah, tak ada tokok tambahnya. Kenapa? Karena mereka mencari lagi kelebihan-kelebihan. Ketika mereka berada dalam majlis itu, boleh kita bayang majlis itu diberkati. Ketika majlis itu diberkati, maka manusia-manusia yang menumpang keberkatan dalam majlis ilmu akan semakin bersinar-sinar. Maka jangan rasa rugi, ya, habiskan kota hanya sekadar untuk mendengar kuliah, walaupun hanya beberapa minit. Sekarang ni kan time online ni, kita pakai internet. Mungkin ada yang pakai internet ni kelajuannya sangat laju. Ada yang memang membeli dengan kota yang terbatas. Tapi alah rugilah dengan ni, kota saya nanti habis, internet saya nanti habis. Macam mana? Habis dalam mendengar kuliah, kenapa? Sangat rugi ke? No. Justru dihabiskan untuk mendengar lagu yang tidak memberikan apa-apa faedah. Itu yang perlu kita khawatirkan. Habis kota untuk melihat movie yang keseluruhannya hanya mengumbar aurat contohnya, ataupun hanya tidak memberi apa impak pun, kita tak rasa rugi pun. Kalau boleh sampai berpuluh-puluh movie kita boleh dengar, kenapa tidak dengan kuliah online yang memberikan nilai pahala yang sama posisinya dalam majlis zikir yang lain? Dan sekarang ni, tuan-tuan ni kan tengah tengok ni. Saya tak tahulah di mana tuan-tuan tengok, ataupun tuan-tuan tutup mata ni sekarang nak dengar suara sahaja. Bagaimana proses? Percayalah, malaikat mengelilingi tuan-tuan perempuan detik ini. Masya Allah. Maka ketika tuan-tuan berada dalam majlis zikir, kita dalam keadaan diberkati. Kepada masa-masa seumpama ini, hajat-hajat kita mudah untuk diperdengar oleh Allah SWT. Karena pengaminnya adalah malaikat itu sendiri. Masya Allah. Jadi zikir. Maka hadis yang kedua tadi, hadis yang ketiga tadi, buat semampu kita. Janganlah kalau tak boleh buat semua, janganlah tinggal semua. Itu yang selalu kita dengar. Kita tahu banyak. Kita pernah mendengar daripada sekolah tadika sampailah ke U, kita dah begitu banyak dan fasih. Kita arif sangat tentang sunnah-sunnah ni. Tapi soalnya, berapa banyak sunnah yang kita dengar itu, yang kita faham itu, dapat kita amal dalam kehidupan kita. Kebuat semampu yang kita ada, agar kita dalam kumpulan hamba-hamba yang diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Dan begitu juga tuan-tuan puan-puan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ketika kalaulah nanti Allah izinkan kita bersua di rumah-rumah Allah kembali, janganlah lepaskan peluang. Saya ni dah sangat rindu untuk pergi ke rumah Allah. Saya dah macam kalau boleh nangis ni.
ya, lalu pintu pagar masih lagi ada tanda tidak boleh masuk. Dan alhamdulillah, syukur surau kita masih lagi menghidupkan atau mengimarahkan majlis ilmu dengan cara online seperti ini. Jadi tuan-tuan kena syukur. Terima kasih kepada AJK yang melakukan inisiatif yang seumpama ini. Sokonglah tuan-tuan. Tuan-tuanlah yang akan mendapatkan ganjaran daripada Allah. Jadi ada idea-idea yang dibuatkan supaya ahli karya masih dapat berkat majlis ilmu walaupun tak perlu datang ke surau. Ini satu idea yang sangat hebat. Dari banyak-banyak masjid dan surau tuan-tuan masih memilih kaedah ini untuk memastikan anak qaryahnya masih dalam keberkatan Allah Azza wa Jalla. Sebab kita di sekarang ini tengah diuji oleh Allah dengan ujian yang bukan biasa-biasa. Ini dah luar biasa ujian. Sampai nak pergi haji pun tertutup seketika ini. Tak pernah lagi kita dihalang sementara dalam keadaan bencana. Tapi hari ini tertangguh untuk tahun sekarang ini. Masjid Makkah, Madinah yang kita rindui selalu ni, kita tak boleh masuk untuk waktu ni. Masjid depan rumah kita, ada yang sebelah rumahnya masjid. Kalau bukan AJK, tak boleh datang. Kenapa? Ini satu peringatan untuk kita. Maka kalau nanti Allah dah angkat semua musibah ini, Allah dah benarkan untuk kita hadir kembali, janganlah buat-buat tak endah pula. Dah Allah tarik nikmat ni seketika, sedih sangat-sangat. Ya, majlis ilmu yang meriah dulunya di masjid dan surau, sekarang ni Masya Allah sayu kita dengar. Hanya terdengar suara adzan muadzin sahaja. Lepas muadzin adzan ada pula seumum, tuan-tuan buat dekat rumah ya. Sakit rasa dalam hati ni, Allah terindu sangat-sangat menginjakkan di rumah Allah. Tapi tak boleh untuk seketika ini sebab untuk kebaikan bersama. Kita mendengar perintah, kita mendengar. Maka dengan adanya majlis ilmu seumpama ini, ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla sama memberikan kelebihan-kelebihan yang seumpama kita bertemu di masjid dan surau. Dan sekiranya masih berlarutan, maka sokonglah kuliah-kuliah online yang dibuat oleh surau. Dan sekiranya ada harapan ataupun bantuan-bantuan yang ingin disalurkan kepada surau ini juga, boleh ditengok di kita punya laman ataupun kita punya website itu, gambar yang kita tampalkan di depan skrin saya ini, boleh sumbang untuk surau supaya majlis ilmu diteruskan dengan cara apapun dia. Karena setiap 1 inci, setiap 1 ringgit yang kita sumbangkan untuk kebaikan agama, ia tidak akan tertanam, hilang begitu sahaja. Dia akan terus, dia akan berjalan untuk 1 menjadi 7, setiap 7 1 tangkainya 100, itu janji Allah. Percayalah tuan-tuan. Maka kita kena sokong majlis-majlis ilmu, sama ada ianya secara di dalam surau ataupun masjid, ataupun kita buat sekarang ini proses online. Masya Allah. Jadi hadis yang keempat tadi menceritakan mengenai kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu. Oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada kuliah kita pada hari ini, maka marilah sama-sama kita perhatikan lagi bagaimana keadaan kehidupan sekeliling kita, ya, ketika kita kata kita sibuk. Saya sibuk ni, saya tak ada masa. Maka kita boleh ada pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya adalah mengikut kesesuaian ataupun kemampuan yang kita ada. Kita kata kita sibuk. Okey, sibuk tu pukul berapa? Takkan 24 jam sibuk. Mesti ada beberapa saat, beberapa minit, beberapa jam yang memang tidak buat apa-apa. Nah, dalam proses ini
kita kena buat jadual untuk akhirat kita. Ataupun tak ada masa yang khas, sambil memandu, sambil menunggu. Kita kalau pergi mana-mana untuk berurusan, sama ada di pejabat tu, kita kan ada proses menunggu ataupun beratur. Nah, dalam proses itu kenapa tidak untuk kita isi dengan berzikir-zikir? Zikir yang mudah, yang kita hafal, sehingga adalah pengisian-pengisian yang kita dapati daripada hari yang kita lalui tersebut. Sehingga guru kami selalu kata, jangan kata kamu cinta dengan Nabi kalau tidak ada satu sunnah pun yang kamu gigit sampai mati. Dia kata, gigit sampai mati maksudnya jangan ngakulah umat Nabi. Nah, satu sunnah pun tak ada kamu buat sepanjang hidup. Kamu boleh pegang tu sunnah tu sampai kamu mati. Karena satu sunnah itu yang kamu buat, satu sunnah yang kamu pegang istiqamah, boleh jadi itu menjadi aset terbesar untuk menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti. Alah, kecil je kot sunnah yang kamu buat. No, bila kata cerita tentang ibadat, Allah tidak ada pandang kecil dari sebuah ibadat itu. Walau dari segi mata manusia nampak kecil. Bagi Allah, Allah nak balas dengan kata daripada firman-Nya, ajran azima. Balasan yang begitu besar Allah sebut. Mungkin menurut manusia perbuatan kita itu biasa-biasa saja. Amalan yang kita ucap, Allah itu anak sekolah tadika pun boleh sebut. Itu menurut manusia. Maka menurut pandangan Allah, ianya berbeza. Biar Allah sayang kita. Manusia benci, lambat laun boleh jadi cinta. Kalau Allah benci kita, takut kita, maka biar Allah sayang. Biar Allah sayang, dimanapun kita berada, kita dalam naungan, kita dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, kita sempat sampai hadis yang keempat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian-pengajian yang akan datang. Hadis yang kelima, yang kelima ini diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim dari Muawiyah. Juga dia berkata, insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang hadis yang kelima. Jadi mudah-mudahan kepada kita semua dari proses pengajian online kita yang sekejap ini mendapat kebaikan kepada kita semua, agar Allah Azza wa Jalla betul-betul merahmati hidup kita, mencintai kita, sehingga qaryah kita juga betul-betul mendapat bantuan daripada Allah, sehingga bencana-bencana COVID ini cepat disegerakan untuk hilang daripada peredaran. Biarkan dia tertanam jauh entah ke mana, biar dicampak kepada antah berantah kampung mana, ataupun di gunung mana, campak di laut mana, sehingga tidak mengganggu peredaran manusia di alam semesta ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan mengurangkan lagi lah perbuatan jahat kita, karena hari ini Allah sedang uji kita secara seluruh dunia, bukan hanya kampung daun pisang sahaja, bukan hanya kampung ini, kampung itu, tak. Sekarang ni ceritanya adalah satu dunia terkena imbas ujian yang sangat dahsyat ini. Jadi mudah-mudahan dengan akhlak yang tinggi, dengan sebutan amalan-amalan yang baik, akan memudahkan dan mencepatkan lagi pertolongan-pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada anda semua yang sama-sama mahu menyediakan sedikit masa untuk mendengar kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ya Allah Azza wa Jalla terus menerus menyayangi kita, merahmati hidup kita, dan cepat membantu kita untuk menyelesaikan masalah ujian yang sangat besar ini. Demikian yang benar semua daripada Allah, yang lemah atas diri saya sendiri. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.